Tidak ada tasawuf yang terbina di atas akidah yang salah. Tidak ada. Dan akidah yang benar itu adalah menurut keyakinan kita, yang kita yakini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah yang rumit, yang romek pada hari ini. Masalah kegoncangan, kekeliruan berkaitan dengan akidah hari ini sedang berlaku. Huraian-huraian tentang akidah Ahlus Sunnah ni, kita tengok pada hari ini berlaku kekeliruan disebabkan kerana banyak faktor lah. Antaranya ialah kerana adanya golongan-golongan yang cuba menjelaskan akidah mereka tapi atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu punca dia. Saya nak terik ke belakang sikit lah, sebab nak jelaskan inilah paksi dia. Hakikat yang saya nak beritahu bahawa tasawuf tak akan timbul daripada akidah yang salah. Tak akan wujud tasawuf. Tasawuf hanya terbina, ia hanya tumbuh bila akidahnya itu akidah yang lurus. Nanti saya nak tengok, nak jelaskan sikit di sini. Jadi yang saya katakan hari itu, masalah akidah hari ini ni banyak berlaku kekeliruan. Antara sebabnya kerana ada huraian-huraian tentang akidah ni yang lari daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lari tetapi atas nama yang lebih kurang, atas nama yang lebih kurang dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setengahnya tu guna nama Ahlus Sunnah saja, tak ada Jamaah. Setengah tu guna atas istilah Salafiyah. Macam-macam nama hari ni yang cuba digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang akhir sekali menjadikan masyarakat kita ini jadi keliru. Awak manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia package yang sudah selesai. Package yang sudah selesai dengan erti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sejak dari dulu ni sudah mengorganisasikan mazhab ni. Dengan erti mereka ni sudah menulis kitab, membahaskan permasalahannya, menyatakan pendapat-pendapat mereka ni, sehingga menjadi suatu benda yang sudah lengkap. Boleh katakan macam lengkap lah. Sehingga dia boleh letak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau rumah kau rumah siap dah. Pattern ni, rumah pattern gini ni, orang panggil, tak nama dia. Nama. Jadi dalam akidah ni, yang lengkap itu, yang sudah lengkap itu, dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dari dulu sampai sekarang. Akidah ni, saya nak terangkan ni, kerana nak khabar kat mana aspek-aspek yang hari ni jadi celaru dan keliru. Benda ni benda lama. Jadi ulama sudah menulis kitab, mengarang karya-karya menjelaskan akidah ni, benda rumah siap dah dan ada nama dah. Supaya apa? Supaya tak keliru dengan benda lain. Tak keliru dengan pondok, tak keliru dengan tempat tunggu durian. Rumah ni rumah lengkap dah, ada nama dah. Jadi kalau ada orang bawa pattern lain pakai nama ni, bukanlah tu. Gitu nak khabar. Jadi nak khabar Ahlus Sunnah ni macam tu lah. Dia mazhab yang sudah kukuh, yang sudah establish, yang sudah mantap, yang ada nama dia dan orang tahu benda tu apa. Jadi kalau ada akidah-akidah yang lain pakai nama ni kita tahu tu bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni, ia timbul tergelang dari segi alim, kealiman dia ni, dari segi tahu pengetahuan tentang akidah ni dia timbul tergelang. Kadang-kadang ada orang alim, kadang-kadang tak ada. Jadi dalam lompang, dalam keadaan ramai orang tak tahu tentang akidah kita ni, dah dimasuk akidah-akidah yang lain atas nama yang sama, yang mengelirukan orang ramai. Dan itulah yang berlaku di tempat kita hari ini.
Dan saya sangat terkejut. Terkejut apa kita tak jangka sampai begitu pemikirannya. Kalau dulu sebut saja Nusantara ni, akidah yang mendominasi, yang dianggap sebagai berkembang dan dipegang oleh ulama-ulama kita dan masyarakat kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam tu ada dua mazhab besar, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ni benda packaging lama dah ni, orang tahu sejak dari dulu lagi dah. Saya tak apalah, saya melarat ke belakang sikit nak beritahu supaya jangan sampai kita terkeliru dan terbabah dalam perkara ni. Jadi itu sudah sedia maklum, dan sejak dari dulu sampai sekarang yang berpegang dengan akidah ini adalah majoriti umat Islam sedunia. Sejak dari dulu sampai hari ini, statusnya, tarafnya dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama-ulama dia ni silih berganti sampai sekarang menyebarkan ajaran ini, dan antara yang sampai ke tempat kita ni, alhamdulillah, akidah ini dipegang oleh ulama-ulama kita dan ahli masyarakat kita. Mereka pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sejak dari dulu sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini ada gangguan-gangguan. Ini gangguan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Dibawa masuk, antara bentuk gangguannya, dibawa kefahaman-kefahaman yang tidak ada dalam Ahlus Sunnah tapi dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Satu. Kemudian gangguan lain lagi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang sudah dipegang, yang diiktiraf sebagai pegangan majoriti orang Islam ini sebagai akidah yang sahihah, dianggap sebagai sesat pula hari ini. Dianggap sesat dah hari ini. Pelik, terbalik. Kita tengok dalam media sosial ni macam-macam hari ni. Jadi Asy'ariyah yang dipegang oleh ulama-ulama besar kita dulu, yang mengarang kitab-kitab yang kita pakai sampai hari ni, tiba-tiba hari ni termasuk dalam ajaran-ajaran yang batil, ajaran yang kufur, yang sesat. Masya Allah. Antara contoh ajaran yang tak ada dalam Ahlus Sunnah tapi dia bawa masuk dan didakwa sebagai Ahlus Sunnah ataupun atas nama-nama lain, iaitu Tuhan itu berada di tempatnya, ada di arasnya. Itu tak ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada. Jadi kena pegang molek bahawa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diijma'kan Tuhan itu tidak bertempat. Itu sudah diijma'kan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada Tuhan yang menyatakan Tuhan itu ada tempat situ sini, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak tok nama apa, kau andalah. Toklah nama apa-apa pun. Tapi nak khabar itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini ni, di mari akidah ni dibawa, dikata inilah hak benar, hak yang kita pegang ini, hak ni lah salah lah ni. Terbalik. Yang berpegang bahawa Tuhan tidak bertempat, itu pula yang sesat hari ini. Akidah yang kufur. Masya Allah. Kita pening hari ni tengok keadaan yang berlaku. Ini dugaan-dugaan akidah hari ini.